Civil Engineering Department, DCC 30103, Highway and Traffic Engineering, Case Study Group D. Pensyarah Wan Nur Ashikin binti Marzuki. Nama saya Muhammad Hazim bin Muhammad Zaidi, nombor matrik 16 DKA 20F1031. Saya Nuri Ashikin binti Zanzuri, nombor matrik 16 DKA 20F1043. Nama saya Nur Syafiqah binti Maisuf, nombor matrik 16 DKA 20F1041. Kemalangan di Jalan Raya Timur Barat, gerik jeli membabitkan gajah dan haiwan liar. Kenalan, pembangunan rangkaian pengangkutan jalan raya merupakan salah satu faktor penting dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk kepentingan program pembangunan ekonomi negara. Namun demikian, dengan peningkatan dan perkembangan yang pesat dalam sektor pengangkutan telah menimbulkan masalah dan isu tentang keselamatan jalan raya pada mutakhir ini dengan meningkatnya jumlah kemalangan jalan raya. Menurut Akta Pengangkutan Jalan 1987, kemalangan bermaksud peristiwa atau kejadian di mana kerosakan atau kecederaan dilakukan terhadap mana-mana orang, harta, kenderaan, struktur atau binatang. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan berlakunya kemalangan, antaranya ialah kelalaian manusia sebelum memulakan perjalanan, keadaan struktur jalan raya yang tidak selamat daripada pelbagai aspek serta disebabkan oleh persekitaran pemanduan. Namun begitu, mengikut beberapa kajian yang telah dilakukan, sikap pemandu ketika berada di jalan raya merupakan faktor dominan berlakunya kemalangan jalan raya. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan, sebanyak 548,598 kemalangan jalan raya dan 6,248 daripada angka tersebut adalah kemalangan jalan raya yang telah menyebabkan kematian. Berikut adalah satu kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh pemandu. Pandu laju menyebabkan utama kemalangan maut. Kemalangan jalan raya menjadi fokus utama termasuk Malaysia kerana ia membabitkan kehilangan nyawa dan kecederaan manusia, kerosakan harta benda serta kerugian hingga jutaan ringgit yang terpaksa ditanggung mangsa, keluarga dan kerajaan. Berdasarkan statistik kemalangan jalan raya pada 2018, jumlah nyawa terkorban adalah sebanyak 6,000 dan angka ini konsisten sepanjang dekad lalu, iaitu 2009 hingga 2018. Indeks kematian akibat kemalangan jalan raya per 100,000 populasi penduduk pada 2018 pula ialah sebanyak 19.39. Sikap pemandu yang memandu laju menjadi penyebab utama kemalangan maut di seluruh dunia. Tidak hairanlah memandu melebihi had laju menjadi kesalahan di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Berdasarkan laporan penyiasatan pelanggaran dikeluarkan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia pada 2020, tingkah laku pemanduan berisiko dan memandu melebihi had laju menjadi penyumbang bilangan kematian tertinggi dan dapatan data konsisten sebanyak tempoh 6 tahun, iaitu antara 2011 hingga 2016. Pemandu keluar jauh punca kemalangan meningkat. Melaka, jumlah kemalangan jalan raya di negeri ini semakin membangkang apabila naik mendadak mencecah 51% dalam tempoh sebulan dengan melibatkan 15 kematian pada bulan lalu. Perkara itu didedahkan oleh Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Negeri, Superintendent Hassan Basri Yahya yang memberitahu pihaknya mengesah peningkatan ketara apabila merekodkan sejumlah 1,370 kes kemalangan jalan raya sepanjang Mac lalu. Jelasnya, berbanding Februari sebanyak 907 kes kemalangan jalan raya direkodkan dengan membabitkan hanya 5 kes maut. Bagaimanapun, pada Mac lalu, kes kemalangan jalan raya melonjak naik mencecah 1,370 kes dan meragut sehingga 15 nyawa. Latar belakang. Kemalangan jalan raya yang melibatkan haiwan yang berada di kawasan hutan berdekatan terutamanya gajah liar dan juga gajah yang telah dipindahkan. Hal ini kerana kemalangan jalan raya yang melibatkan gajah semakin bertambah setiap tahun.
Selain itu, kajian kes juga adalah untuk mencadangkan beberapa langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa bagi mengurangkan kemalangan tersebut. Lokasi kajian kes ini adalah di Lebuh Raya Timur Barat Gerik Jeli atau dikenali sebagai Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli. Data yang digunakan dalam kes ini adalah antara tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2021 dan berdasarkan rujukan dari laman sesawang rasmi. Lebuh Raya Timur Barat atau Jalan Raya Timur Barat atau juga dikenali sebagai Gerik Jeli Highway dan Titi Karangan Gerik Highway, laluan Persekutuan 4, laluan Lebuh Raya Asia 140 adalah merupakan lebuh raya persekutuan sepanjang 215 km yang dibina oleh Jabatan Kejaraya JKR untuk memendekkan perjalanan dari Kota Baru, Kelantan ke Bandar Barat Laut dan juga bandar Malaysia seperti Alor, Kedah dan Pulau Pinang. Lebuh raya ini menghubungkan Gerik, Perak dan Jeli, Kelantan di timur. Ini adalah contoh peta Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli. Jalan Raya Timur Barat FT4 dibuka untuk lalu lintas pada 1 Julai 1982. Pembinaan fasa pertama jalan raya ini dilakukan oleh pekerja JKR, sementara jambatan dan beberapa kerja sampingan dan keseluruhan kerja pembinaan dilakukan oleh kontraktor. Jalan raya ini merangkumi Jabatan Tasik Temenggur yang melintasi Tasik Temenggur, sebuah empangan hidroelektrik dan Pulau Banding. Jalan raya ini juga merentasi dua banjaran iaitu Banjaran Bintang dan Banjaran Titiwangsa. Pembinaan jalan raya tersebut amatlah mencabar pihak JKR kerana terdapat banyak kekangan yang melambatkan proses pembinaan jalan tersebut. Hal ini kerana kira-kira 27.5 juta meter padu tanah, 3.8 juta meter padu dibuang dengan menggunakan kaedah pengorekan dan peletupan bagi membina jalan raya tersebut. Selain itu, lebih dari 60 meter ketinggian bukit ditarah dan terdapat banyak jurang sedalam 100 meter yang memerlukan pengisian tanah ditemui di kawasan pembinaan. Lebuh raya sepanjang 116 km yang menghubungkan pantai timur Jeli, Kelantan dan juga pantai barat Gerik, Perak menelan kos sebanyak RM396 juta. Okey, 3.0 ialah kriteria reka bentuk jalan. Okey, kriteria reka bentuk jalan ni terbahagi kepada 4. Okey, yang pertama iaitu had kelajuan maksimum kenderaan ialah 80 km. Hal ini kerana kawasan jalan raya tersebut adalah merintasi hutan simpan. Kat situ juga terdapat banyak haiwan liar dan gajah yang akan melintasi kawasan tersebut. Sebab kebanyakan gajah lah dekat kawasan tu dan haiwan-haiwan liar yang lain. Okey, yang kedua, kecerunan maksimum bagi jalan raya ini adalah sebanyak 7%. Jalan raya ini dibina merentasi dua banjaran iaitu Banjaran Bintang dan Banjaran Titiwangsa. Dekat kawasan yang berdekatan dekat situlah. Yang ketiga, lebar jalan adalah sebanyak 7.2 meter. Dengan lebar yang macam ni, sekurang-kurangnya pemandu dapat mengelakkan kenderaan mereka dari menghampiri kumpulan haiwan atau gajah liar yang berada di tepi jalan. Dia tengah bawa laju, so mereka ada ruang apabila mereka ternampak gajah liar atau sekumpulan haiwan yang berada di jalan. So dengan lebar ni juga dapat mengurangkan kes kemalangan. Okey, yang keempat, lebar bahu jalan adalah sebanyak 2.3 meter. Lebar bahu jalan ni pun dia dah mampu mengelakkan pemandu daripada terbabas. Di samping itu juga dapat memberi ruang yang lebih banyak di kiri dan kanan jalan. Kalau kita tengok dekat kawasan tu, seperti gambar yang dekat bawah ni, dia membuat 23 meter tu kiranya macam ada ruang lah untuk kenderaan di
sebelah kiri dan untuk sebelah kanan jalan. Ini adalah contoh gambar yang dikatakan oleh Syafiqah Yusof tadi. Ini jalan lebar dia, ni bahu jalan. 4.0 adalah isu dan permasalahan. Terdapat beberapa isu dan permasalahan yang dapat kami huraikan dalam beberapa kategori setelah kami melakukan kajian kes terhadap jalan raya tersebut. Okey, 4.1 iaitu reka bentuk alam. Okey, jalan raya timur barat Gerik menghala ke Jeli ni, dia merentasi dua banjaran, iaitu Banjaran Bintang dan juga Banjaran Tinggi Wangsa. Banjaran ni dia maksud deretan gunung ataupun bukit yang menjadi tulang belakang sesebuah kawasan. Macam sesebuah kawasan dekat tempat tu lah, katakan Gerik ke Jeli tu. Okey, Banjaran Tinggi Wangsa ni dia menganjur dari wilayah Songkla dan Yala di selatan Thailand hingga ke Tampin di Negeri Sembilan. Kalau siapa yang biasa dengar Banjaran ni, dia tahulah kisah-kisah pasal Banjaran ni. Okey, Banjaran ni dia memisahkan pantai barat dan pantai timur Semenanjung. Okey, dengan adanya dua banjaran tersebut, struktur jalan di kawasan itu agak berbukit dan pastinya terdapat curam di beberapa kawasan jalan raya itu. Kalau kita tengok jalan kat situ pun banyak bukit dan juga banyak selekoh dan banyak curam yang dekat kawasan tu lah. Macam gambar dekat bawah yang kami letak. Okey, seterusnya. Di kawasan jalan raya itu juga terdapat beberapa hutan simpan, iaitu Taman Negeri Royal Belum. Taman Negeri Royal Belum terletak di daerah Hulu Perak bersempadan dengan Thailand di sebelah utara dan bersempadan dengan Jalan Raya Timur Barat di sebelah selatan dan di sebelah timur, bersempadan dengan Negeri Kelantan serta bersempadan dengan Taman Negara Banglang, Thailand dan Halabala Wildlife Sanctuary, Thailand. Haiwan liar. Seperti yang telah dinyatakan di atas, Taman Negeri Royal Belum mempunyai 80 spesies mamala yang terancam termasuk gajah Asia, harimau Malaya, gau Malaya, tapir Malaya dan terdapat juga beberapa haiwan yang telah dipindahkan ke dalam hutan taman tersebut. Keempat-empat spesies ini berada di bawah ancaman yang besar sejak kerajaan Malaysia memulakan intensif pertanian dan taman negeri ini menjadi tempat perlindungan mereka di mana mereka boleh bergerak bebas dan bagi memastikan kelangsungan hidup dan pemeliharaan mereka. Namun, dengan adanya Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli, keselamatan mereka agak terancam kerana kenderaan yang melalui kawasan tersebut berkemungkinan akan terserempak dengan mereka dan menjadi panik lalu melanggar haiwan-haiwan tersebut. Di samping itu, Taman Negeri Royal Belum juga mengandungi sejumlah 8 spesies katak dan kodok, 67 spesies ular dan dalam kalangan serangga terdapat lebih dari 132 spesies kumbang, 28 spesies dengan kemungkinan 3 spesies baru jangkrik, 97 spesies rama-rama dan 41 spesies berpatung telah direkodkan melalui beberapa yang telah dilakukan oleh beberapa pihak. Pergerakan haiwan. Kajian kes kami adalah lebih fokus terhadap pergerakan gajah dan terdapat 80 spesies gajah Asia di dalam hutan simpan yang berdekatan dengan jalan raya itu. Gajah merupakan haiwan yang sangat rentan terhadap perubahan landscape dan kesan jalan raya yang menjadi penghalang. Gajah juga mempunyai kecerdasan yang mampu mengingati kawasan rumah mereka walaupun kawasan rumah mereka besar. Gajah betina, terutamanya ketua kepada kumpulan gajah, mampu mengingati landscape dengan terperinci, termasuk laluan yang mereka telah lalui. Ini mungkin menjelaskan mengapa corak pergerakan gajah dan penggunaan habitat di
tidak berubah selama lebih satu abad apabila satu pembandingan yang dilakukan oleh Sanderson 1878 dan Skumer 1989 tentang pergerakan gajah yang dilakukan di wilayah yang sama di selatan India. Hasil daripada pengumpulan data, kami mendapati bahawa gajah liar di kawasan situ melintasi jalan 14 kali lebih kerap berbanding gajah yang telah dipindahkan. Ini menunjukkan bahawa hubungan di antara gajah dengan hutan di kawasan tersebut adalah sangat erat. Haiwan itu juga melintasi jalan raya terutamanya pada waktu malam. Sebanyak 81% penyeberangan di antara 7 malam dan 7 pagi dan ketika kepadatan trafik yang rendah. Kajian yang dilakukan di India mendapati bahawa tujuan utama gajah Asia melintas jalan di hutan perlindungan haiwan liar adalah untuk menuju ke sumber air, iaitu musim kemarau. Akan tetapi, mereka juga akan bergerak dengan lebih liar disebabkan gangguan dari kenderaan yang melalui kawasan tersebut. Kajian di Malaysia juga mendapati bahawa jalan raya Gerik Jeli ini bertindak sebagai penghalang yang sangat besar untuk pergerakan gajah dengan pengurangan pergerakan sebanyak 80%. Viadak. Sungguh pun begitu, kami mendapati bahawa satu viadak telah pun dibina oleh kerajaan Malaysia berdekatan dengan Gerik Ecological Corridor. Viadak yang dibina adalah di bawah bahagian jalan raya yang mana membantu gajah liar di kawasan tersebut menyeberangi ke bahagian hutan yang lain. Walau bagaimanapun, kejadian kemalangan masih lagi berlaku di beberapa kawasan yang lain kerana bilangan viadak yang tidak mencukupi. Contoh gambar viadak yang ini telah dibina di bawah Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli. Timur Barat Gerik Jeli. Seekor anak gajah yang ditemui mati di tepi Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli. Ini adalah contoh gambar anak gajah tersebut yang mati. Sungguh malang. Gerik. Seekor anak gajah jantan ditemui mati di tepi jalan kilometer 11 Jalan Raya Timur Barat JRTB Gerik Jeli pada awal pagi Ahad. Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak Yusof Sharif berkata anak gajah yang dianggarkan berusia 4 hingga 5 tahun itu dipercayai dilanggar lori. Menurutnya, sehingga kini pihak perkhidmatan tidak menerima sebarang laporan atau pengakuan pihak yang melanggar gajah seberat 650 kg itu. Berdasarkan kesan di lokasi kejadian, memang gajah itu dalam kumpulan. Anggaran kami dalam 10 hingga 14 ekor. Kawanan gajah mungkin menyerang sekiranya merasa mereka terancam. Apalagi jika terdapat anak kecil dalam kawanan tersebut, katanya kepada pemberita pada Isnin. Beliau berkata pengguna jalan raya diminta lebih berhati-hati dan prihatin apabila melalui jalan raya, terutama JRTB Gerik Jeli. Katanya jalan tersebut memang diketahui umum menjadi habitat dan laluan gajah. Beliau berkata pihak perkhidmatan memasang beberapa papan tanda peringatan sepanjang jalan berkenaan. Ini adalah keratan akhbar Sinar Harian Online yang bertarikh 18 Januari 2021. Okey, seterusnya kat sini ditulis Gerik Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perak sudah menjalankan pemantauan ketat di laluan Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli susulan kejadian gajah mengamuk dan menginjak kenderaan seperti video tular sejak kemarin. Baca lagi kan daripada sini. Dia cerita pasal berdasarkan maklumat dan video dikongsi pengguna jalan raya di Facebook hanya di Kelantan. Kejadian itu menyebabkan kereta berkenaan remuk. So dekat sini dia bagi tahu pasal keratan akhbar Sinar Harian Online yang bertarikh 3 Ogos. So yang waktu tahun ni lah. Dia cerita kat sini gajah mengamuk. So dia baca lah. Okey, yang ni gambar kat sini seekor gajah berada hampir dengan sebuah kereta dalam kejadian serangan gajah di laluan jalan Gerik ke Jeli. Ini dia tunjuk contoh pasal gajah menghampiri dekat
kenderaan. Nampak kan macam kereta kan. So gajah ni dia gelak apabila macam waktu pagi, macam gelak-gelak macam tu, waktu tengah malam. Okey, lepas tu di akhbar banyak yang mati dilanggar. Okey, kebanyakan gajah ada yang macam anak gajah macam tu, ada juga yang mati sebab dilanggar. Ni punya kerajaan akhbar kat sini 14 Februari 2021. Tahun ni jugalah dekat Gerik. Jalan Gerik tu kebanyakan dia hutan simpan. So kat situ banyaklah gajah dan haiwan liar yang lain. Cadangan dan penambahbaikan. Cadangan yang pertama adalah dengan menghadkan tempoh penggunaan jalan raya tersebut. Yang dikemukakan adalah bermaksud pihak berkuasa yang mengendalikan jalan raya tersebut. Jalan tersebut perlulah menetapkan masa yang dibenarkan untuk melalui kawasan tersebut. Had masa yang dicadangkan adalah bermulanya pukul 7 malam sehingga 7 pagi. Hal ini kerana antara tempoh masa tersebut, gajah liar dan juga haiwan yang berada di kawasan hutan tersebut dikatakan sangat aktif dan kerap melintasi jalan raya ini. Oleh hal yang demikian, cadangan ini mampu mengelakkan pemandu yang akan melalui kawasan tersebut daripada bertembung dengan gajah atau haiwan liar yang lain. Cadangan yang kedua, membina jambatan lintasan di bahagian atas jalan-jalan raya tersebut sekurang-kurangnya 3 buah. Seterusnya, pihak kerajaan perlulah membina jambatan lintasan di bahagian atas jalan raya tersebut sekurang-kurangnya 3 buah. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, walaupun kerajaan Malaysia telah membina viadak, namun bilangannya adalah tidak mencukupi bagi sesebuah jalan raya yang mempunyai panjang sebanyak 215 km. Tambahan pula, kedudukan dan ketinggian viadak adalah tidak mencukupi bagi seekor gajah dan juga haiwan liar. Jambatan lintasan atau viadak tersebut perlulah sekurang-kurangnya lebar sedikit daripada jalan raya dan mempunyai pengadang di sisi jambatan sekurang-kurangnya 3 meter tinggi. Tambahan pula, sekiranya lintasan jambatan atau viadak berada di bahagian atas jalan raya, haiwan-haiwan akan berasa lebih terbuka dengan persekitarannya dan berasa lebih selamat untuk melalui jambatan atau viadak tersebut. Oleh itu, dengan membina jambatan lintasan atau penambahan viadak, kedua-dua pemandu dan gajah dapat menggunakan jalan tersebut dengan selamat. Okey, 53 itu cadangan ketiga. Cadangan saya ialah cadangan yang terakhir adalah dengan memperbanyakkan papan tanda jalan dan juga papan tanda amaran. Kenapa kita kena memperbanyakkan papan tanda jalan dan juga papan tanda amaran ini? Sebab papan tanda kawasan hotspot haiwan liar ini ataupun papan tanda yang menerangkan tindakan yang perlu dilakukan sekiranya pemandu terserempak dengan haiwan liar, terutamanya gajah lah, sebab gajah ni dia haiwan yang susah untuk kita nak elak sebab dia besar kan. So papan tanda tersebut mestilah besar, cerah dan boleh dilihat daripada jauh. Dengan adanya papan tanda tersebut, serba sedikit mampu membantu pemandu lebih peka dengan persekitaran jalan raya itu. Sebab apa kita perlu adakan papan tanda ni? Kadang-kadang kalau orang yang tak pernah main tempat ni, macam jalan Gerik ni orang tak pernah main, macam orang luar ke, so kalau kata tak ada papan tanda, mereka macam tengah bawa laju ke, so tiba-tiba gajah melintas, so dekat situ boleh mendatangkan kemalangan. So kita nak kurangkan kadar kemalangan, kita kena letakkan kalau boleh banyakkan papan tanda. Last sekali kesimpulan. Okey, kesimpulannya terdapat pelbagai cadangan dan cara untuk mengelakkan atau mengurangkan kemalangan jalan raya di jalan raya timur barat Gerik ke Jeli yang melibatkan gajah liar di kawasan tersebut.
Kesemua cadangan ini juga adalah tertakluk kepada pihak kerajaan sama ada ingin melaksanakannya ataupun tidak. Sekiranya pihak kerajaan mengambil peduli tentang populasi gajah yang semakin pupus ini, terutama sekali Malaysia, pasti kerajaan mampu melaksanakan dengan segera. Segala kos pembinaan untuk melaksanakan cadangan mampu ditanggung oleh pihak kerajaan. Sungguh pun begitu, pihak kerajaan boleh melaksanakan segala cadangan secara perlahan-lahan, tahun demi tahun. Kemalangan yang membabitkan kematian gajah dan juga haiwan liar di kawasan jalan raya tersebut perlulah dihentikan atau dikurangkan secepat mungkin bagi menjaga populasi haiwan tersebut dan juga menjaga keselamatan pengguna jalan raya itu. Pelaksanaan cadangan yang diberikan juga mampu menjadikan Malaysia iaitu kawasan tersebut sebagai contoh jalan raya yang mesra alam. Kesan daripada itu, negara lain mampu mengikut dan membina jalan raya yang mesra alam dan lebih selamat kepada pengguna pada masa akan datang. Diharapkan kajian kes ini mampu membuka mata dunia akan kepentingan mempunyai jalan raya yang selamat kepada haiwan dan juga manusia sendiri. Segala masalah yang berlaku sudah tentunya mempunyai penyelesaian dan berbagai perspektif. Okey, ini rujukan kami dapat. Sekian.